إلى النبي محمد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ عبد الصمد القلمباني وإمام الغزالي شاء الله لهم الفاتحة. Kita muka surat 131 tu, kat tengah tu. Ya, dia dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Maka berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian daripada meriwayatkan hadis ini dengan katanya, fanzuril ana ila hali Fatimata radhiyallahu anha wa hiya bad'atun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa asaratil fakhra wa tarakatil mala wa man raqaba ahwal al anbiya'i wal awliya'i wa fa'alahum wa akhwalahum wa ma warada min akhbarihim wa asarihim lam yashukka fi anfaqdal malil fadlu min ujudihi wa in surifa ilal khairati iz aqalla ma fihi ma'a ada'il huquqi والتوقع من الشبهات والصرف إلى الخيرات اشتغال الهم بإصلاحه وانصرافه عن ذكر الله إذ لا ذكر إلا مع الفراغ ولا فراغ مع شغل المال. Artinya, maka lihat olehmu sekarang kepada hal Fatimah radhiyallahu anha, walhal ia anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlebih hampir kepadanya, betapa ia memilihkan akan sifat fakir itu dan meninggalkan harta. Dan barang siapa memeriksa akan segala hal anbiya dan aulia dan segala perbuatan mereka itu dan segala perkataan mereka itu dan barang yang datang daripada segala khabar mereka itu dan antara mereka itu dan asar mereka itu, niscaya tiada syak bahawasanya ketiadaan harta itu afdal daripada adanya. Dan jikalau dibelanjakan harta itu untuk membuat kebajikan sekalipun, kerana sekurang-kurang yang didapat dalam membanyakkan harta itu serta menunaikan hak harta itu dan serta meliharakan syubhatnya dan serta membelanjakan kepada berbuat kebajikan itu
iaitu membimbangkan ia akan hati dengan membanyakkan akan dia dan membelanjakan akan dia itu daripada zikrullah, kerana tiada dapat berzikir itu melainkan serta selesai hati, dan tiada selesai hati dengan membimbangkan harta. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan tercelanya kaya dan terpujinya fakir. Jadi Imam Ghazali telah kemukakan ayat Quran, hadis Nabi, perkataan asar para sahabat tentang kelebihan, makna kata fakir berbanding dengan kelebihan orang yang berharta. Jadi tuan-tuan, yang terakhir sebelum kita bercuti panjang ni, Imam Ghazali bawa mai satu hadis menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Fatimah ketika itu sedang sakit. Jadi bila dia masuk ke rumah Fatimah bagi salam, "Apa khabar anakku?" kata Rasulullah. Fatimah sebut dia sakit. Bertambah-tambah sakit dia kerana lapar. Dia tak makan, perut lapar. Sakit dah dengan lapar ni bertambah-tambah sakit. Nabi bila dengar anak kesayangannya itu lapar, sakit, Nabi menangis. Nabi kata, "Aku pun 3 hari dah tak makan." Nabi sendiri tak makan 3 hari. Kemudian Nabi SAW dikatakan letakkan tangannya ke belakang atau belikat Fatimah. "Wahai Fatimah, anakku, kamu menjadi penghulu. Aku bawa kamu khabar gembira. Kamu menjadi penghulu kepada wanita-wanita Muslim." Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, daripada cerita tadi ni, Imam Ghazali nak bagi komen sikit berkaitan cerita Fatimah miskin, hidupnya miskin, suami dia Ali pun miskin, Rasulullah pun seorang yang miskin. Berkaitan dengan ini, Imam Ghazali nak buat satu komen lah, ulasan. Dia kata, "Fanzuril al-an." Sekarang mari kita tengok. Mari kita perhati. Ila hali Fatimah radhiyallahu anha. Berkaitan makna kata hal, keadaan Fatimah. Siapa Fatimah ini? Wa hiya ba'datun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ia ni anak yang paling hampir dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Nabi sayang dia sungguh-sungguh. Dikatakan Fatimah ni rupa dia, wajah dia menyerupai hampir-hampir dengan rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ni bukan calon-calon orang. Dia. Fatimah pun hidupnya miskin. Pernah kita dengar satu cerita Fatimah satu hari, tuan-tuan sekalian, dia kisah gandum. Dia Fatimah ni badan dia kecil. Dia kisah gandum untuk makna kata buat makanan untuk anak dan suami dia. Tiba-tiba Rasulullah bagi salam, Rasulullah masuk. Maka Fatimah kata, "Ya Rasulullah, mintalah Sayyidina Ali, minta Ali cari dia seorang pembantu. Kerana dalam urusan rumah tangga ni banyak kerja dia tak mampu nak buat." Nabi pun kesian juga dekat Fatimah ni, anak dia. Fatimah kata Rasulullah SAW, "Kalau kamu nak, aku boleh suruh batu ni berpusing daripada masyrik ke maghrib. 24 jam boleh pusing. Kalau kamu nak. Tapi sedap tak kamu Fatimah? Seorang wanita yang mengisar gandum untuk dibuat makanan untuk anak dan suami dia. Setiap biji gandum tu akan mengkifaratkan satu dosa. Allah Ta'ala bagi satu ganjaran pahala. Dan Allah Ta'ala angkat satu derajat.
Panjang Nabi cerita. Nak ceritanya wanita-wanita muslimat duduk di rumah, bekerja di rumah, bantu suami untuk makna kata menyediakan makan, minum dan sebagainya. Pahalanya cukup besar. Jadi Fatimah bila dengar macam tu, tak apalah Rasulullah, biarlah dia buat kerja ni semua. Jadi tuan-tuan sekalian, nak ceritanya Fatimah ni memang kehidupan dia miskin. Kalau dia nak kaya boleh, dia anak Rasulullah. Rasulullah pun Allah tak jadikan bukit jadi mai. Bukit tu jadi mai. Kalau Nabi nak kaya boleh, tapi Nabi memilih kehidupan miskin. Ni menunjukkan hidup miskin tu lebih afdal daripada hidup kaya. Kita lah tak apalah tuan-tuan, kita kaya, kita kata orang kaya hebat, mati besok baru kita tahu. Lagi banyak harta, lagi banyak duit ringgit lagi banyak soal jawab besok di akhirat. Soalan-soalan tu cukup hebat tuan. Tengok orang kata soalan ni tak apa, kita bukan buat salah, betul. Saya pernah mengalami tuan-tuan, bila kena ASA tu, dia soal siasat kita sehari semalam, daripada pagi sampai petang, seminggu tidur tak lena tuan. Dia torture kita soal siasat kita. Itu baru manusia siasat. Bagaimana Allah siasat. Masa tu baru kita kata, kalau aku jadi orang miskin lagi senang. Soalan tak panjang, tak banyak soalan di akhirat. Bila kita harta banyak, harta benda gitu ni, soalan dia cukup besar tuan. Masa tu baru kita tahu, kalaulah aku jadi orang miskin, masa tu barulah kita kata begitu. Jadi Fatimah ni anak Rasulullah yang disebut oleh Imam Ghazali, wa hiya bad'atun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni rapat, cukup rapat, cukup hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun hidup susah. Nak menunjukkan bahawa hidup miskin ni afdal. Tapi janganlah miskin sampai tak semayang, itu tak jadi ya. Dahlah miskin bayang pun tak. Tu aurat tak tutup, tu tak pakai lah. Seorang hamba yang miskin tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang inilah rapat dengan Allah Taala. Orang kaya dia tak gaduh, duit dia dalam bank. Dia nak makan bila dia boleh makan. Tapi orang miskin kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang, sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mendapat sesuap nasi. Untuk mendapat sesuap nasi itu dia sentiasa ingat kepada Allah, tak pernah lupa. Masuk waktu semayang, dia ambil kesempatan semayang itulah dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Hatinya bergantung kuat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang banyak duit, kaya raya, duit aku ada, bila nak makan pun boleh. Kadang-kadang dia lupa Tuhan. Dia bergantung hatinya dengan duit ringgit dia, dengan harta dia. Orang miskin bergantung hati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Kaifa asaratil faqra. Ya, itu dia. Bagaimana kita melihat bahawasanya anak Rasulullah Fatimah memilih fakir dalam kehidupan dia. Dia lebih selesa hidup sebagai orang fakir, orang miskin. Ya, itu dia. Wa tarakatil mal, dan beliau meninggalkan mal, meninggalkan harta. Memilih hidup miskin. Orang miskin ni tuan-tuan, baru dia boleh rasa kehidupan orang miskin. Orang yang biasa susah, dia baru tahu apa erti kesusahan. Baru dia tersentuh dengan kesusahan orang. Tuan-tuan pernah dengar cerita ada apa yang berlaku di Tesco Alma Jaya? Saya tak tahu, saya ingat dalam 5-6 bulan lepas ke, setahun yang lepas ke. Saya terbaca dalam Facebook bagaimana tuan-tuan seorang lelaki ditahan oleh pengawal keselamatan Tesco Alma Jaya kerana mencuri beberapa biji apple dan beberapa biji oren. Dia dibawa kepada beliau
Dia ni pengurus disco tu. Dia orang Melayu, orang Islam. Bila ditanya kenapa kamu curi, kamu tahu tak curi ni kesalahan? Tahu cik. Kenapa kamu curi? Anak saya encik 2 hari tak makan cik. Dia cakap dengan suara yang cukup sedih. Tak kerja. Saya encik dia tak boleh kerja. Sebab isteri saya sekarang ni duduk di hospital. Dah seminggu duduk di hospital. Anak saya kecil-kecil, tak ada orang nak jaga. Saya pun kena usir, kena keluar daripada rumah sewa. Sekarang ni saya menumpang rumah kawan saya. Duduk di dapur rumah dia aja. Anak saya, encik, tolong cik. Anak saya ada 2 hari tak makan cik. Anak saya lapar. Menangis ni, pengurus ni menangis, meleleh air mata. Meleleh air mata. Kemudian disuruh orang dia pergi cek tengok. Cek memang betul. Budak tu bergelempang dengan kelaparan. Dia bagi biskut, dia bagi makanan, bagi apa, dia bagi duit. Hang balik esok mai sini, dia tak pukul 9 pagi mai jumpa saya sini. Dia bagi kerja lagi tuan-tuan. Dia bagi duit bukan setakat tak ambil tindakan, dia bagi kerja. Tuan-tuan dengar cerita polis mana? OCPD di Subang Jaya apa? Bagaimana dia membantu bawa beras pergi bagi dekat orang yang kesusahan, yang ditangkap kerana mencuri, kerana kelaparan. Jadi orang yang susah ni tuan-tuan, yang biasa susah ni tahu saja kata orang susah. Tengok orang dia berlagak. Orang main musim pilihan raya dia penceramah lah, nak tolong sana, nak tolong sini. Tapi dia hidup kaya tuan-tuan, hidup kaya raya. Hidup mewah. Orang yang hidup mewah ni takkan tersentuh hatinya dengan kesusahan orang miskin. Hanya orang yang biasa miskin, biasa susah saja dapat merasai kesusahan orang lain. Sebab tu Rasulullah SAW amat sedih bila mendengar para sahabat menghadapi kesusahan. Dia cukup sedih, cukup susah hati dia. Sebab dia sendiri pun biasa hidup susah. Itu dia. Fatimah ya, memilih kehidupan makna kata sebagai fakir, fuqara dan meninggalkan harta. Ya. Wa man raqaba ya ahwal al-anbiya'i, barang siapa yang memerhatikan atau memeriksa daripada dekat ahwal al-anbiya'i, akan kelakuan-kelakuan para nabi. Anbiya ni nabi-nabi. Semua nabi-nabi ya. Semua nabi-nabi. Ya. Wa awliyaihi, dan wali-walinya. Wali-wali Allah. Para nabi, para wali, ya. Wa af'alahum, dan perbuatan mereka itu. Perbuatan para nabi, perbuatan para awliya, wali-wali, wa aqwalahum, dan percakapan mereka itu. Perkataan para nabi, mana-mana nabi ya? Percakapan para wali, wa ma warada min akhbarihim, dan barang yang sampai daripada perkhabaran mereka itu. Perkhabaran yang sampai kepada kita tentang kelakuan nabi, kelakuan wali-wali, wa asarihim, dan juga asar ni kesan-kesan percakapan mereka, tindakan mereka. Lam yasyukka, tidak syak lagi, fi anfaqdal mali, mereka kamu akan dapati sesungguhnya bahwasanya ketiadaan harta itu afdalun min wujudihi, lebih afdal daripada wujudnya harta. Orang yang tak ada harta lebih afdal daripada orang yang ada harta. Bila didengar daripada percakapan para nabi, percakapan para wali, kamu akan dapati bahwasanya percakapan, perbuatan mereka, kesan-kesan daripada ucapan-ucapan mereka menunjukkan bahwasanya fakir tak ada harta ni lebih afdal daripada yang ada harta.
Sebab itu kita jangan hina orang fakir. Jangan kita hina mereka. Mereka lebih mulia daripada kita. Sebab kita ni akan dihisap. Kita yang banyak harta ni akan dihisap, akan dihitung. Walaupun harta kita halal, tuan-tuan, Nabi kata al-halamun al-haramun al-halalu hisabahu, ya, wal haramu azabahu. Halal itu hisap, akan dihisap, akan diperiksa satu persatu. Haram, azab. Kita ambil yang haram secara haram, kita belanja cara haram, azab menunggu kita. Kalau kita ambil secara halal, kita guna cara halal, kita akan dihisap. Jadi puak-puak wali-waliullah, para nabi, mereka nak bighairi hisab, tak dihisap. Orang kata kat kita, Nabi Sulaiman dia jadi raja, tentu dia kaya raya. Tak. Nabi Sulaiman mana kaya? Nabi Sulaiman walaupun makna kata khazanah dunia di tangan dia, tak ada. Hidupnya tetap miskin, tetap fakir. Nabi SAW, tuan-tuan, pada ketika itu makna kata Islam berkembang hebat. Nabi nak hidup senang, Nabi boleh hidup senang, tapi Nabi memilih hidup fakir. Zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian, dua kuasa dunia, Rom dan Parsi, jatuh di bawah telapak kaki Umar. Umar pakaiannya tetap bertampung-tampung. Sayyidina Umar, tuan-tuan baca cerita, tuan-tuan, macam mana satu hari anak dia balik main rumah, balik sekolah. Anak dia menangis, tuan. Anak Sayyidina Umar menangis. Bila Umar tanya bagaimana menangis, dia kata dia kena ejek di sekolah. Pasal pakaian dia bertampung. Anak khalifah pakai pakaian bertampung pergi sekolah. Dia malu, dia menangis. Minta buat dia beli baju baru untuk pergi sekolah. Umar pergi jumpa, tuan-tuan, bendahari lah yang jaga perbendaharaan. Minta pinjam duit untuk beli baju sekolah anak. Yang jaga perbendaharaan tu tanya balik Umar, bila nak bayar? Umar kata, dapat gaji saya bayar. Saya bayar dapat gaji. Khalifah boleh yakin ke Khalifah boleh hidup sampai dapat gaji? Umar segar. Umar balik kepala, saya tak yakin dia boleh hidup sampai dapat gaji. Kalau sekiranya Khalifah mati sebelum dapat gaji, siapa nak bayar ni? Hutang, pinjam duit, beli baju sekolah anak. Umar kata, dua soalan saya tak boleh jawab. Dia pun balik. Abang ke anak dia, pakailah dulu baju bertampung tu, dapat gaji, ayah bayar. Retinya, tuan-tuan, Umar ni walaupun makna kata dia memiliki sebuah kerajaan yang besar, dia ambil pendapatan dia sikit saja, tuan-tuan, untuk lepas, untuk makan dia, untuk buat ibadat dia aja. Dia tetap memilih fakir, tetap memilih kehidupan yang makna kata sederhana. Kerana dia tahu, tuan-tuan sekalian, ketika itulah kita lihat bagaimana Islam itu hebat sekali. Pemimpinnya hidup zuhud, tak cinta dunia. Tapi bila pemimpin cinta dunia, kereta mewah saja sampai 20 biji di rumah, memiliki harta sampai luar negeri sana sini, tunggulah keruntuhan akan berlaku terhadap umat Islam. Pemimpin Islam, dia mesti ikut Nabi SAW, ikut pemimpin-pemimpin dulu, hidup yang cukup sederhana. Mereka memilih fakir daripada harta. Kita dua saja, tuan-tuan, nak dunia kan nak akhirat. Kalau kita nak akhirat, kita kena dengan dunia ni pasal tolak. Terpaksa berpada-pada, tak berimpun. Dua ni tak boleh berimpun. Kata Imam Ghazali, dunia dan akhirat ibarat masyrik dengan maghrib. Masyrik, matahari naik. Maghrib, matahari jatuh.
Kita menghadap matahari naik, kita terpaksa membelakangkan matahari jatuh. Kita menghadap matahari jatuh, kita terpaksa membelakangkan matahari naik. Kita menghadap masyriq, kita terpaksa membelakangkan maghrib. Kita menghadap maghrib, kita terpaksa membelakangkan masyriq. Kita pilih dunia dengan harap dapat akhirat. Kita memilih akhirat, terpaksa berpada-pada dengan dunia. Dan kita tahu akhirat lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bal tu'zirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Manusia lebih mengutamakan dunia, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal, kata Tuhan. Pilihlah mana kita nak. Sahabat-sahabat dulu pilih akhirat, sebab itu mereka mulia, mereka hebat. Kita hari ini pilih dunia, kita hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, tak syak lagi. Wa in surifa ilal khairat. Dia kata, walaupun makna kata, walaupun harta itu makna kata dibelanjakan ke arah kebaikan. Kalau harta tu dia dapat cara halal, dia belanja ke arah kebaikan, dibandingkan dengan orang miskin ni, kata Imam Ghazali, lebih aula, lebih utama orang miskin tadi ni. Dia tak. Ishtighalul hamma bi aslahihi. Dan dia berbimbang-bimbang makna kata dalam mengelokkan hartanya itu, membelanjakan harta. Dapat harta dengan cara betul, belanja dengan cara betul. Jika dibandingkan makna kita kata dengan miskin ni, Imam Ghazali kata lebih utama miskin lagi. Itu dia. Kerana orang miskin ni dia banyak sabar. Dia sabar dalam menghadapi kemiskinan dia. Nak dapat sikit tu dia payah. Nak berbelanja pula terpaksa berpekin-pekin dengan duit yang sikit. Lepas tu duduk pula di rumah sewa yang sempit. Makan pula ala kadar. Itu dia tuan-tuan. Terpaksa bersabar dengan kemiskinan mereka itu. Ya. Dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala, iz aqallu ma fihi ma'aid ada'il huquq wa tuwaqqa minasy syubhat. Ya. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan sekiranya, dia kata sekurang-kurangnya, iz aqallu, sekurang-kurangnya, dengan membanyakkan harta ini, ma fihi ma'a ada'il huquq, ya, dia terpaksa menunaikan segala hak-hak harta tadi. Dapat cara baik, cara halal, belanja pula cara betul. Ya. Itu dia. Ya, wa tuwaqqa minasy syubhat, dan dia kena pelihara daripada syubhat. Harta yang didapat tu, yang pertama dia kena berfikir, merancang, dapat cara halal. Yang kedua, belanja dengan cara betul. Kemudian pula kena pelihara daripada syubhat. Ya, kata Imam Ghazali, wasarufi ilal khairat, kena belanja pula ke arah kebaikan. Istighalul hamma bi islahihi, dia kena berbimbang-bimbang kebaikan pembahagian harta tu tadi. Wang sirafahu an zikrillah, semua ni kata Imam Ghazali akan membimbangkan dia daripada berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kira baik dah lah tu. Dapat harta yang halal, belanja cara yang betul, jaga daripada syubhat, tolong orang miskin, tolong orang susah. Maka kata Imam Ghazali, semua ini
kadang-kadang boleh menyebabkan kita berpaling, melupai mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, izla zikra illa ma'al farah. Kenapa? Tidak ada zikir, tidak akan mengingati Allah taala melainkan memerlukan kelapangan. Kelapangan masa yang cukup, keadaan yang sempurna. Wala faragha ma'syughlil mal, dan tidak akan berlaku kelapangan hati kita itu melainkan melainkan kita makna kata meninggalkan berbimbang-bimbang daripada harta. Dengan berbimbang-bimbang pada harta ini menyebabkan kita sibuk hingga melupai mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, ini Imam Ghazali nak sebut perbezaan kelebihan orang miskin daripada orang kaya. Kalau kita tak mampu, memanglah Allah Subhanahu wa taala bagi kita kadang-kadang setengah orang tu ada harta, setengah tu dapat harta dengan mudah, setengah tu payah. Kalau Allah Taala takdirkan kita mendapat harta dengan yang mudah, paling kurang tuan-tuan bagi kita ni pastikan harta tu halal. Pendapatan kita halal. Jangan pendapatan tu haram, kita tak mahu. Pendapatan yang haram akan menyebabkan tuan-tuan dan diri kita dan keluarga kita jadi haru biru. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Kata Imam Ghazali, kata Rasulullah SAW, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai Rasul-Rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal-halal, kerjakanlah amalan-amalan yang soleh. Jadi pastikan pendapatan kita halal, baru kita, keluarga kita, anak isteri kita boleh mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Itu satu. Yang kedua, kita ambil makna kata keperluan kita tu sekadar yang kita perlu untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kelebihan harta yang Tuhan bagi kat kita, kita boleh guna jihad fi sabilillah. Kalau kita himpun harta banyak-banyak, tuan-tuan, kita akan menyesal. Kita akan menyesal. Di mana Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Quran, tuan-tuan. Cerita dalam Quran, bila seseorang tu hampir-hampir nak mati, apabila kematian dekat dengan dia, dia dah masuk, orang panggil zon merah. Dia rasa dia tak boleh hidup dah. Kaki dia dah jam, tak boleh bergerak. Betih paha dia tak boleh bergerak, sampai ke dada dah ni. Dia merasai kematian sangat hampir. Ketika tu tuan-tuan, apalah agaknya kalau benda ni mengenai kita, terkena kat kita, apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala? Allah cerita dalam Quran, tuan-tuan, bila nyawa kita sampai ke dada, sampai ke rara, kita hampir-hampir nak mati, fayaqulu, mereka akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuanku, kalau Kau bagi dekat aku ni masa sikit je lagi, ila ajalin qarib, Kau panjangkan sikit aja umur aku nak buat apa? Fa asaddaqu, aku akan bersedekah. Yang tu kita akan sebut bila kita nak mati. Orang yang menghimpun harta ni banyak-banyak, tuan, dengan tidak bersedekah di jalan Allah Ta'ala, bila dia nak mati, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau Engkau panjangkan umur aku sikit je lagi, fa asaddaqu, aku nak bersedekah, wa aku minas salihin, aku nak jadi orang soleh. Dah terlewatlah, tuan-tuan. Jadi kalau Tuhan takdirkan kita dah ada harta, gunalah harta kita, tuan-tuan, untuk bersedekah, berinfak, berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak, katalah kita tak mampu nak hidup jadi orang fakir miskin, Tuhan bagi kita takdir, kita ada duit, boleh, tak apa, jalan hidup kita.
Imam Ghazali cuma nak cerita mana afdal orang miskin dengan orang kaya. Itu saja. Bukan saya suruh kita buang kertas. Biar ambil kertas lempak bola sungai, bukan begitu. Nak cerita di segi afdal. Orang miskin yang bersedekah pun Allah sebut juga kelebihan-kelebihan mereka. Masalul ladzina yunfiqu bi amwalihim fi sabilillah kama tali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Misalan contoh kata Allah, orang yang makna kata berjihad di jalan harta, di jalan Allah dengan harta benda dia. Allah buat contoh macam sebiji benih yang ditanam. Dia akan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai itu makna akan tumbuh 100 biji. 7 tangkai 700 biji. Makna kata RM1 yang dia korban, Allah gandakan RM700. Kalau RM10, Allah ganda RM7,000. Ini Allah sebut, tak sebut kelebihan orang yang bersedekah. Walaupun kita bersedekah, tapi dibanding dengan orang miskin, hebat lagi orang miskin. Itu dia nak cerita kelebihan. Bukan dia suruh kita pergi buang harta, bukan begitu. Ini yang silap faham, kelebihan. Bila dipandang daripada kehidupan para rasul, kehidupan para wali, kehidupan pejuang-pejuang Islam dulu, kata-kata mereka merupakan tuan sekalian, di kalangan orang yang fakir miskin. Itu aja. Artinya kata Imam Ghazali, maka lihat olehmu sekarang kepada hal Fatimah radhiyallahu anha. Cuba perhati apa yang berlaku dalam hadis tadi. Nabi ziarah Fatimah sakit, bertambah sakit dia dengan sebab lapar. Nabi pujuk Fatimah, engkau akan menjadi penghulu kepada wanita-wanita di zaman kau di akhirat besok. Engkau bersuami kan, makna kata seorang laki-laki yang soleh macam Sayyidina Ali, berbapakkan seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan kamu. Jadi Rasulullah bagi semangat dekat Fatimah. Kemiskinan itu makna kata di antara anugerah Allah Taala kepada dia. Itu dia. Walhal ia anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Fatimah ni anak Nabi. Allah takdirkan dia hidup miskin. Nabi Muhammad SAW ditakdirkan miskin. Pak dia mati ketika dia dalam kandungan. Mak dia meninggal ketika dia masih kecil. Allah takdir pula Nabi dibelah oleh Abu Talib. Sebelumnya tok dia belah saatnya. Bila tok dia mati, tok wan dia mati, dibelah oleh Abu Talib, pak menakan Nabi. Abu Talib ni orang miskin, anak ramai. Allah tak takdirkan Nabi dibelah oleh Sayyidina Abbas atau dipelihara oleh Abu Lahab. Jenis kaya-kaya ni. Tapi Allah takdirkan Nabi dibelah oleh orang miskin. Ini menunjukkan bahawanya tarbiyah Allah Ta'ala kepada pejuang. Orang yang nak berjuang agama Islam ni, dia memang diuji hebat. Baru makna kata dia mampu berjaya menjadi pemimpin yang hebat. Kalau dia hidup mewah, dia tak ada daya tahan, tuan-tuan. Dia tak ada daya tahan. Yang boleh berdaya tahan ni orang yang hidup miskin. Seperti kata Ustaz Patayyakan, orang kaya hidup mewah, mereka tak ada daya tahan. Seperti kata pepatah, luka pipi di embusan bayu, luka jari di lilitan sutera. Bayu ni lembut, tapi kena pipi tu kopak. Sutera ni lembut, kena jari terkoyak. Tak ada daya tahan. Nak berjuang Islam ni memang berdaya tahan. Berdaya tahan ni biasanya lahir daripada keluarga miskin. Selalu berlapar,
selalu susah, buat kerja berat-berat, dia akan mampu menjadi, makna kata, seorang pejuang yang hebat. Sebab itu Imam Ghazali kata, jangan didik anak kamu dengan mewah-mewah. Tidur di telang empuk, makan sedap-sedap. Bila dia besar, dia tak mampu menjadi pejuang yang hebat. Ya, ini tarbiyah Allah Ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perhati apa yang Allah lakukan kepada Fatimah. Walhal ia anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ni anak Nabi. Kalau Tuhan nak bagi dia kaya, boleh, tak ada masalah. Bahkan terlebih hampir kepadanya, kepada Nabi. Fatimah ni dekat dengan Nabi, anak Nabi yang hampir dengan Nabi, yang Nabi cukup sayang. Betapa ia memilihkan akan sifat fakir itu. Fatimah hidup bagi orang yang fakir, bagi orang miskin. Yang kata Fatimah tadi ni anak Nabi, puteri Nabi. Dan meninggalkan harta, memilih kehidupan miskin daripada kehidupan kaya raya. Dan barang siapa memeriksa akan segala hal anbiya, anbiya ni nabi-nabi. Kalau nabi, nabi jun, banyak nabi, anbiyaun, nabi-nabi. Kalau kita perhati kehidupan para nabi-nabi, dan aulianya, aulia, para wali-wali, para nabi, para wali, dan segala perbuatan mereka itu, dan segala perkataan mereka itu, dan barang yang datang daripada segala khabar mereka itu. Periksa elok percakapan mereka, berita yang sampai kepada kita tentang Qadir Jailani, Junaid Al-Baghdadi, kan? Kita baca tu, kita tengok apa nama lah ni, ada lagi daripada pergi ziarah Pak Sumit. Saya dulu rajin ziarah, lah ni jarang dapat ziarah, kan? Saya dapat berita, tuan-tuan, dia puasa tak kurang 65-60 tahun dia puasa. Hari-hari dia puasa. Tuan-tuan, dia boleh makan satu hari sebiji kurma. Sebiji kurma satu hari dia boleh hidup. Sebiji kurma tu dia buka puasa, dia luluk bagi batal puasa. Sebiji tu simpan, makan sok sat lagi baru dia makan sok dengan sebiji kurma. Hidup elok. Itu kehidupan wali-wali. Mana ada wali makan cokot tiaw dia dengar. Perkena tiakap ada. Tiakap pula 1000 lebih tekok. Apa mana ada, tuan? Para wali, Allah, para nabi makan depa zuhud, makan sikit. Hidup depa miskin. Kalau kita perhati kehidupan mereka macam itulah. Dan barang yang datang daripada segala khabar mereka itu, berita-berita yang sampai kepada kita, dan asar mereka itu, perbuatan-perbuatan mereka itu, kelakuan mereka itu, kehidupan mereka sebagai orang miskin, bukan sebagai orang kaya. Nescaya tiada syak bahawanya keadaan harta itu afdal daripada adanya. Ini segi kelebihan. Bukan makna tak boleh milik harta, jangan silap faham. Boleh kita milik harta, cari cara halal, jadikan harta itu sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat itu. Kan? Harta kita, jawatan kita guna untuk betul. Ada seorang tuan, dia tak mau sebutlah nama dia. Dia jemput saya pergi buat kuliah di sekolah dia. Dia ada buka tahfiz untuk budak-budak perempuan. Dia ni wakil rakyat di negeri Kedah. Lepas tu sementara sampai giliran saya nak buat kuliah, sembang dengan PA dia. Dia cerita tu kat saya boleh kepala. Dia kata, Ustaz,
Saya dengan ustaz ni, dia kata selalulah balik jauh malam. Satu malam tu saya balik pukul 12 malam. Sampai di rumah ustaz baru nak tidur. Buang baju semua nak lena, dia panggil, telefon. Suruh pergi rumah dia. Saya pergi rumah dia ustaz. Saya tengok dia siap duduk dalam kereta. Dalam kereta dia penuh beras lah, gula lah, penuh barang-barang dalam kereta dia. Nak pergi mana ustaz? Masuklah kereta. Ustaz cerita kat dia, kemarin tu ada seorang perempuan, wanita, telefon dia. Telefon yang berhormat ni. Dia keputusan makanan, beras habis, gula habis, makanan semua habis. Minta bantuan segera. Ustaz ni pun pergi lah bantu. Bagi beras, bagi gula, bagi sardin, bagi duit, semua bagi. Lepas tu ustaz ni contoh dia balik nak tidur. Gaya nak letak badan, dia teringat, berapa ramai lagi lah orang lapar macam ni, tak ada makanan, kehabisan bekalan. Dia kata, saya takut besok Allah soal saya di akhirat besok. Tu yang dibubuh dalam kereta tu penuh, sampai kereta tu seperti sudah rendah. Jadi PA dia ikut dia. Dia tak tahu mana orang susah, mana orang tak susah. Dia pergi perkampungan nelayan, pergi bagi tetap rumah, letak depan pintu satu kampit plastik. Sebab dia tak tahu mana satu. Setengah orang susah tuan-tuan, dia tak minta. Bukan semua orang susah dia minta, ada orang tak minta. Jadi sentuhan hati ni terasa, kebimbangan yang amat sangat. Allah akan soal aku besok di akhirat. Dia wakil rakyat. Kalau ada wakil rakyat macam ni tuan-tuan, Masya Allah, hebat kita yang prihatin terhadap masyarakat, kesusahan orang. Yang duk ada ni tahu lah banyak-banyak. Kira nak pulun dia nak kau pasiak pun dia sapu. Berebut pasiak, tuan, berebut pasiak. Tak tahu lah nak jadi apa. Tunjukkan seorang pemimpin yang mengikut makna kata ajaran Islam, contoh yang Nabi tunjuk, sahabat-sahabat tunjuk mana, baru betul. Itu dia. Daripada kelakuan mereka, berita yang sampai kepada kita menunjukkan bahawa mereka lebih mengutamakan hidup miskin daripada hidup dari orang yang berharta. Itu dia. Dan jikalau dibelanjakan harta itu untuk berbuat kebajikan sekalipun, walaupun seorang tu dapat harta yang halal, dia berbelanja di jalan kebajikan, jika dibandingkan dengan orang yang fakir, orang yang fakir ni lebih afdal. Tapi tuan-tuan kena faham pula, satu afdal, satu aslah. Afdal orang fakir, tapi aslah orang kaya. Orang fakir ni dia memang hebatlah diri dia. Dia afdal dia, lebih utama dia. Dia dapat afdal. Tapi dalam bab aslah, orang kaya yang membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bandingkan orang kaya, duit dia banyak, dia bantu tahfiz, dia bantu masjid, dia bantu pondok. Saya dapat berita daripada cikgu kita kata ni, cikgu apa? Dulu pengurusi masjid ni, cikgu apa? Cikgu apa nama? Cikgu Din. Dia kata kawasan kita ni ada satu orang, dia berniaga nasi. Oh, saya tengok kedai dia tu, pinggan tu dia punya tinggi, tak lagi rendah. Tu tentu tu. Jalan nak pergi Sungai Libung. Tapi dia nak cerita dia, kereta pun tak ada. Dia ada motor Honda Cut. Nak bawa apa kereta, dia bukan nak pergi mana, dia nak pergi kedai dia, bawa rumah dia ya. Dia pergi market bukan, tapi dengan motor. Pendapatan dia bantu masjid, bayar bil api. Dia bagi dekat orang, dekat jatuh kata masjid ni untuk bayar sagu hati kat guru-guru.
Dia guna kekayaan dia tu. Itu dinamakan aslah. Mengislahkan masyarakat. Segi abdal orang miskin. Tapi segi makna aslah, orang kaya ni aslah. Dia mengislahkan. Macam Abraham bin Auf. Abraham bin Auf tuan-tuan, dia orang kaya. Tapi hidup dia macam tu. Kekayaan dia tu tidak mengganggu, gugat dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki-laki yang tak melalaikan dia dengan sebab perniagaan dia, jual beli dia, daripada mengingati Allah Ta'ala. Orang ni orang aslah. Abraham bin Auf. Dia gunakan kekayaan dia untuk membantu perjuangan Islam. Yang ini dapat aslah, yang ini dapat afdal. Segi afdal memang hebat orang miskin. Tapi segi aslah, orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu perkembangan Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kita rebutlah mana-mana pun tuan-tuan. Nak jadi orang miskin, jadi orang miskin sungguh-sungguh. Banyakkan buat ibadat, jadi orang yang hebat. Miskin yang tak meminta-minta. Dia tak kacau orang. Dia miskin, dia tanggung miskin dia. Dia sabar kemiskinan dia. Ini hebat. Kalau Allah takdirkan kita orang kaya, jangan jadi kedekut. Dapat kekayaan secara halal dan belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, apabila Tuhan sebut tentang jihad, bi amwalihim wa anfusihim. Wa amwalahum wa anfusahum. Allah sebut dengan harta benda dan jiwa raga mereka. Macam mana kita nak bersedekah dengan harta benda kita kalau kita tak ada duit? Jadi masing-masing ada habuan. Orang kaya ada habuan, orang miskin ada habuan. Masing-masing ada habuan. Itu dia. Tapi kita tak nafikan di segi hujah, dalil dan sirah menunjukkan orang miskin lebih afdal daripada orang kaya. Tak dapat nafi. Ahli sufah yang duduk di masjid Nabi tu rata-rata mereka miskin. Tu Tok Guru Haji Bakar, Ustaz Bakar, Pondok Bandar Hili. Dia kena tahan dengan saya sekali dalam tahanan ISE. Baca kitab Sirajut Talibin, dia baca. Saya mengaji kat dia. Cerita seorang sahabat ahli sufah yang terlibat dalam perang Uhud. Bila habis perang, Nabi tanya dia. Nabi suruh cari sahabat ni. Cari, jumpa. Dia dah syahid. Nabi pi kat dia. Nabi pi kat dia tuan-tuan. Nabi buka jubah dia. Nabi, sahabat-sahabat dapat melihat dengan jelas. Di perut dia ni ada seketul batu. Diikat perut dia dengan batu. Sahabat dia bagi tahu, sahabat rapat dia bagi tahu, dah 3 hari dia tak makan. Dalam keadaan perut lapar, dia turun ke medan Uhud. Dia syahid dalam keadaan lapar. Tuan-tuan, Ustaz Bakar baca-baca kitab, dia kepit kitab, dia teriak terus masuk dalam bilik dia. Allah yarham Ustaz Bakar Ibrahim, Pondok Bandar Hili. Saya duduk dengan dia di kem tahanan Kemudian. Itu contoh kemiskinan mereka tak cerita ke orang. Orang pun tak tahu mereka tak makan. Dia tak cerita ke orang. Dia tanggung kesusahan. Dia tak ganggu orang. Kebanyakan begitulah yang dikatakan ahli sufah. Segi afdal memang hebat. Hebatlah mereka ini. Itu dia. Kata lagi musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Ketiadaan harta itu afdal daripada adanya harta. Dan jika dibelanjakan harta itu untuk berbuat kebajikan sekalipun, kerana sekurang-kurang yang dapat, dia kata, di dalam membanyakkan harta itu serta menunaikan hak harta itu dan serta melihara syubhatnya. Jadi dengan banyak harta tu nak dapat harta, nak jaga harta, nak membelanjakan harta, nak jaga pula harta tu daripada syubhat, serta dia kata belanjakan kepada yang membuat kebajikan
itu, iaitu membimbangkan ia akan hati. Jadi nak dapat kereta, nak simpan kereta, nak belanja kereta, nak jaga kereta pada syubhat, semua ni membimbangkan hati daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia. Membimbangkan ia akan cari kereta, belanja kereta, simpan kereta tu, membimbangkan ia hati dengan membanyakkan akan dia dan membelanjakan akan dia itu daripada zikrullah, mengingati Allah, melupai Allah, melupai ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tiada dapat berzikir itu melainkan dengan selesai hati. Nak berzikir tentu hati kena lapang betul-betul, tak ingat benda-benda lain. Sikit sebanyak makna kata masalah kereta ni membimbangkan hati kita daripada berzikir, beribadat. Itu dia. Dan cara selesai hati dengan membimbangkan harta. Hati tak selesai, tak selesa, tak lapang dengan sebab membanyakkan harta. Jadi kesimpulannya bahawa afdallah orang yang miskin dibanding dengan orang kaya. Hujah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Harap dapat faham dengan jelas. Wallahu a'lam. Allah lah lebih tahu, insya-Allah. Jadi itulah lebih kurang yang kita ambil manfaat daripada hujah-hujah Al-Imam Ghazali. Kemudian kita akan masuk tuan-tuan tajuk yang baru akan datang, iaitu Babus Samin, iaitu makna kata bab yang ke-8 fi zammil jah war riya, pada menyatakan kecelaan jah, kasih kepada jah, kemegahan pangkat, wardia, dan kecelaan orang yang bersifat dengan sifat riya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtin bis salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillah bil alamin. Takbir.